musrah sekalian, sambung malam ni kita Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi min qala. Maka barang siapa sah bidayahnya, betul kan? Tazrih muka surat 20 kan. Man asyraka kan. Baik. Maka barang siapa sah bidayahnya, maka sahlah ia dengan rujuk kepada Allah Ta'ala dan tawakalnya atasnya dan isyanah padanya, maka bahagialah ia nihayahnya. Maknanya siapa yang mula dia betul, maka akhirnya permulaannya cantik, maka berakhirnya cantik. Kalau kita dunia pun sama. Kalau benda hak Tuhan setuju, kita buat mudah tak ada halangan. Berakhir kan dia punya kebahagiaan. Tapi kalau mula tu masalah dah, tu bahaya. Bahaya. Ini sama juga kalau mudah jumpa tempat belajar mudah, mengaji mudah, tak ada halangan apa-apa, malah juga tu tanda beli tali rupiah tu. Manakala dah Tuhan bagi kemudahan tu, lari juga masalah besar. Jadi kalau kita mudah peringkat awal Tuhan buka tu, bermakna di penghujungnya ada nihayah yang baik. Itu dia punya clue dia. Dia punya petanda orang kebaikan ialah dia mula satu benda dengan kebaikan. Mungkin tempat belajar dia, ya, kalau mula dengan kejahatan tu ada masalah sikit. Awal-awal lagi sekolah keling tu. Awal-awal lagi. Habis ni sekolah Cina pula. Lagu mana agak-agak. Awal lagi tu sudah petanda kepada seseorang. Kecuali Allah pilih dia semula, akan beri kepada jalan yang benar. Berhati-hati. Ya. Okey, dan ada usulnya kepada Allah Ta'ala. Sampailah di penghujungnya merupakan jalan positif untuk sampai kepada Allah. Okey. Man asyraqat bidayati. Asyraqat nihayati. Siapa yang bersinar cahaya pada permulaannya, bermakna akan berbahagia bersinar pada di penghujungnya. Maka kita tengok kita duduk laluan mana. Kalau laluan tu laluan yang baik, di hujungnya baik. Laluan dia tu jahat, laluan maksiat, di hujungnya maksiat. Jadi kita tengoklah hidup kita bagaimana. Kehidupan kita, kerja kita, life kita, harian kita, apakah perjalanan kita di atas landasan mana. Kalau landasan syariat, di hujungnya keredaan Allah. Kalau landasan maksiat, di hujungnya kecelakaan. Kita tengok. Ya. Barang siapa terbit cahaya permulaannya dengan intimat atas Allah. Mula-mula lagi, apa saja buat kerana Allah. Intimat bermakna bergantung kepada Allah. Kita buat apa saja, intimat atas Allah. Intimat bergantung ataupun berbuat sesuatu kerana Allah. Kita buat apa? Kita olah duit ke, kita pergi kerja ke, kita buat satu benda ke, langkah turun rumah kita tu iktimat kepada Allah. Nak ke mana agak-agak kita kalau buat tu? Kita suruh kepada iktimat atas Allah dan mendirikan pada segala yang wajib ubudiyah. Maknanya apa kewajipan kita? Patut semayang, patut belajar, patut tinggal maksiat. Patut apa yang patut kita buat tentang ubudiyah, ya, bagi Allah Ta'ala. Nescaya terbit cahaya kesudahannya dengan usul kepada dalam Allah Ta'ala, maka akan sampai kepada keredaan Allah. Jadi kita niat, bermula pergerakan kita saja, batu asas yang kita tanam mesti intimat kepada Allah. Even nak sembelih ayam sekalipun, ya, sekecil-kecil benda sembelih ayam. Kita ambil pisau macam ni, sembelih ayam. Okey, niat kita sembelih ayam tu kerana apa? Kalau kerana nak makan atau kerana Allah, maka hukum ayam tu halal. Tapi kalau kerana nak bagi tok bomo ke, atau kerana nak beri ke tu jetaka, nak beri ke tok bomo siam ke, maka ayam tu haram dimakan. Maknanya terpulang kepada kita punya judgement kita di pihak permulaan. Kita pergi kerja sekalipun, kita nak buat apa kerja tu? Kalau turun kerja ni, aku turun kerja ni nak kaya, nak sahur, nak mewah. Habis. Habis. Tidak ada apa-apa yang dapat. Mungkin akhirat dah tentu kosong, dunia belum tentu. Sebab salah niat tu tadi. Turun di rumah niat nak mewah, nak kaya, nak senang. Betul tak? Akhir sekali akhirat dah tentu tak dapat, dunia belum tentu. Tapi kalau kita turun niat kerana Allah, dapat pula dunia, bermakna dunia dan akhirat. Sebab tu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Biar dapat benda tu baik, dua-dua baik.
Jadi kalau kita niat untuk dunia saja, maka dapat dunia. Kalau tak dapat dua kosong. Jadi turun niat iktimad atas Allah. Dengan iktimad atas Allah. Aku nak pergi kerja ni kerana nak sara hidup anak isteri. Menanggung nafkah. Aku nak pergi kerja ni kerana nak beri fisabilillah. Aku nak pergi kerja ni kerana ada untuk menegakkan agama Allah. Kita pergi kerja, dapat harta. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Itulah yang kita nak buat sekarang. Yang kita nak buat tu benda itulah. Niat beli kereta untuk buat fisabilillah. Nak pergi beli ikan pun boleh, tak masalah. Nak pergi mana tu, Jai? Nak pergi beli sayur. Tak ada masalah, tak diharam. Nak pergi mana tu? Nak pergi tengok mak dekat PD, mak sakit. Tak masalah. Tapi beli niat untuk fisabilillah. Dia berjalan dua-dua. Tapi kalau beli niat nak enjoy, ni jadinya tak ada sabuk dah ni. Pasal apa? Masa beli mula niat kerana nak milik. Niat nak milik harta. Akhir sekali harta belum tentu dengan Allah cancel. Sebab apa? Niat tadi. Sebab tu niat ni penting. Jadi awal beli lagi iktimad atas Allah. Jangan tengoklah ke mana cara dia. Akhir sekali bila ada benda tu, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dua-dua kita dapat. Niatkan Allah. Iktimad atas Allah. Mendirikan segala yang wajib ubudiyah. Jangan benda tu haram. Jangan meninggalkan ibadat asas dan sebagainya. Maka berakhir dengan wusul kepada Allah, kata dia. Okey saya kata. Kesudahan dengan wusul kepada Allah. Dan sentiasa bagi khidmatnya. Sentiasalah kita berkhidmat kepada Allah sebagai seorang hamba. Maka barang siapa ada pada Allah binasanya, niatnya tak betul, amalannya salah, maka ada atas Allah, barang siapa ada pada Allah binasanya, maka atas Allah gantinya. Kadang-kadang niat kita tak dapat, Allah tak akan ganti benda yang lebih baik. Kadang-kadang cuma kita tak tahu. Kita tak tahu saja. Habis kita beli niat, habis duit, habis tenaga, habis harta, tapi kita tak nampak benda. Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Di antaranya penghapusan dosa. Di antara peningkatan makam di syurga. Di antaranya ialah memberi kita pembukaan rahsia iman. Dia bayar balik ke benda yang kita habis. Benda binasa ni bermakna yang benda yang kita habis. Mungkin keuangan kita habis. Mungkin tenaga kita habis. Mungkin masa kita habis. Patut malam-malam begini pergi stadium. Tak tengok bola. Tiba-tiba main belajar. Binasa tak? Dia bahasa dia terkasar. Binasa. Benarnya masa kita habis kerana Allah. Duit kita habis kerana Allah. Dia guna bahasa binasa. Patut beli kereta, mari pula nak beli batu lah. Binasa tak binasa? Binasa. Dia guna bahasa kasar. Patut tak boleh guna bahasa binasa tadi. Patut dia guna bahasa lagi mana? Barang siapa ada pada Allah pemberiannya, hilang kan? Itu contohnya. Maka lah atas Allah ganti. Benda yang kita habiskan Allah, hak ganti tu tuan-tuan adalah lebih baik. Kadang-kadang kita tak perasan. Benda tu kita tidak perasan. Dan kita tidak di luar pengetahuan kita. Dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya. Peringkat awalnya comel. Niatnya comel. Perbuatannya comel. Dan melazimkan tarikat. Jangan lari daripada kaedah. Jangan lari daripada adab. Jangan lari daripada susun sara syariat. Tarikat, dia guna bahasa tarikat tu bermakna atur cara perjalanan ibadat. Kalau dari segi fiqh dia panggil syariat. Tapi dari segi kaedah tasawuf dia panggil tarikat. Apa pasal dia panggil tarikat? Sebab ada kaedahnya, ada arahannya, ada gurunya dan ada larangan dan suruhan. Sebab tu dia panggil tarikat. Perjalanan tadi mesti ada dia panggil penunjuk jalan. Tapi syariat, orang mengamal syariat tak ada. Pelik di rumah semayang, ikut suka kita nak semayang lagu mana pun. Nak mikir lagu mana pun, suka-suka kita. Tapi bila mari kat sini ada tarikat. Salah tu. Di antara kesalahan besar kita apa dia? Nak nunjuk kebaikan kita pada orang lain. Kalau kita tak ada tarikat, siapa nak tegur kita? Kita berasa pada tu baik. Assalamualaikum bang, nak ke mana bang? Saya malam-malam ni kena berzikir. Orang berzikir. Ni nampak pucat ni pasal apa? Malam tadi tak tidur lah. Allah. Mana Iwe kata clue. Macam mana awak tahu dia kiam mulai? Dia cakap kau bagi mengendap. Iwe kata dia tak cakap. Habis mau tahu?
Dia clue. Clue ni apa clue? Clue ni mana bayar? Ngantuk lah. Apa saya ngantuk? Allah, ngantuk malam tadi. Clue. Tu clue tu. Nak bayarnya aku malam tadi mulai. Paling malang sekali. Bang, minta maaf bang. Saya malam tadi tak sempat jawab telefon lah. Saya tengah tahajud. Amboi. Masih baik dah tak cakap. Tuhan, minta maaf lah bang. Malam tadi saya tengah munajat dengan Tuhan. Allah, Tuhan mau telefon. Ganggu saya. Allah, ni apa ni? Saudara, ibadat yang boleh bagi orang tahu hanya sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumaat. Zakat. Haji. Yang lain semua dirahsiakan. Kalau boleh. Ni redah pula. Rahsia dia bermakna kalau boleh jangan orang tahu. Sebab itu ada orang tanya Utsaimin, Mufti Mekah. Wahai Tuan, apa hukumnya orang semayang dahi hitam? Apa jawab Utsaimin? Tanda ahli neraka. Saudara, sebab tu jangan main-main. Apa pasal jawab macam tu? Sebab bila kita bertanda, kita akan cakap apa dah? Oh, kuat aku semaya. Betul tak? Mari perasan dah. Assalamualaikum. Orang kata dahi. Wah, itai dahi. Kuat semaya. Padahal tu pun orang getah. Pokok getah. Nak royak cerita punya bahayanya tu lebih daripada baik. Sebab kita tak nak orang tahu. Kita berbuat amalan yang rahsia. Di antara amalan rahsia sembahyang malam. Sembahyang malam ni tuan-tuan, yang pertama tidak boleh buka lampu. Kalau boleh pakai cahaya lilin sekadar nampak sejadah. Yang kedua, tidak boleh meninggikan suara. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu orang yang sedang tidur. Yang keempat, tidak boleh azan deras. Ini sembahyang malam, pesta, karnival, sembahyang malam. Karnival. Antara orang sembahyang malam sedasar Umar Al-Khattab, dia sembahyang malam kat mana? Tazri. Padang pasir. Dia pergi Qiyamul Lail dia ujung padang pasir tempat gelap orang tak nampak. Itu Umar Al-Khattab. Bilal bin Rabah Qiyamul Lail dia kat mana? Atas bumbung-bumbung. Dia rukau daripada atas bumbung. Itu sebab tuan-tuan, orang-orang alim dia buat tempat sembahyang kat bumbung. Kat bumbung rumah tu dia buat macam ni. Tempat dia punya kekiam dia buat macam ni rumah dia, rumah besar dia buat macam ni. Dia buat tangga atas gini. Atas sekali dia akan buat satu petak dalam saja dalam lingkungan 6 kali 5. Dan dia ada tangga naik kat ni lah. Dia naik tangga ni. Dia naik tangga ni sampai atas gini. Dia naik tangga. Dia sembahyang ni. Tujuannya tak nak ganggu anak keluarga tidur. Dia bila atas ni dia ada sedikit rahsia lah. Atas. Jadi dia pun duduk kat atas, dia berzikir, nak semayang, nak apa. Yang kita ni royak kat orang. Aku tak nampak malam dia kan. Aku tak dilepas tajuk. Duduk. Kenapa tak boleh? Sebab tidak boleh cerita ibadat kita pada orang lain. Ni kan ulai sama ni. Betul tak, Rik? Senyum lah, Rik. Hari yang kuat dia publish. Dah semayang tu pula. Dah semayang malam tu lah. Buat viral pula. Viral. Saya kejut malam-malam tu adalah training. Dekat Sungai Sel pun training. Sebab tu peringkat awal kita buat Qiyamul Lail pakai unggun api sahaja. Di tengah-tengah malam dalam gelap unggun api sahaja. Tapi bila problem kejap kena hujan, manja pakai lampu. Lampu pun lampu kecil. Lampu sekadar USB yang apa? Yang Khairul bawa tu, Ajai bawa kan. Tak bagi nampak tiang. Yang gelap gemah kan pakai langgar, muak langgar aku pula. Buka sikit. Kalau boleh tengah malam. Dan untuk maklumat tuan-tuan, tidur malam makruh buka lampu. Kenapa? Kita nak jaga, nak satu latihan, dia panggil Rabtul Qabri. Rabitah Al-Qabri. Maknanya mesti kita ada satu masa ruang hidup kita bagaikan kubur. Sama ada kita nak bina dalam tanah ke, tapi tanah saya tak saja sebab tu tak ajar. Kita buat satu tempat yang berbentuk Rabitah Al-Qabri. Tu sebab kita buat pilih suluk kita 6 kali 5 dan kita tutup biar gelap belaka
Sebab itu nak menggambarkan Rabitah al-Kubri. Rabitah Kubri bermakna assume kita sebagai sedang berada di alam barzah di waktu malam. Sebab tu malam ni lah latihan orang sufi. Latihan orang alim, dia mendekat diri daripada Allah di waktu malam. Sebab bila malam ni tuan-tuan, semua manusia tidur dan semua binatang bangun. Termasuk tikus dan ular-ular. Di malam hari, kebanyakan mamalia aktif. Dia aktif waktu malam. Sebab dia spesies bukan manusia. Jadi roh kita bukan manusia. Malaikat bukan manusia. Aulia bukan manusia. Mereka aktif di ketika sunyi. Ketika sunyi masa bila? Waktu malam. Malam tu masa bila? Di penghujung malam. Tu sebab tu lah. Kena jaga rahsia tu. Ya, kena jaga rahsia tu. Sebab tu saya suruh buku seorang. Sebab buku tu, Mukhayyam, dalam sekali Mukhayyam saya nak cek. Apa yang awak catat ketika belajar? Mana poin-poin dia nak tengok. Jawi tak tahu tilakau main gitu kan. Kat mana main? Kat mana Sazri? Zali kat mana? Arif kat mana? Oh, saya rupa-rupa tak tahu. Tapi tengok kau pintak tu kan main juga ni. Astagfirullahalazim. Okey, lepas tu saya tengok macam tu, saya saja pula beli buku supaya at the same time masa kita belajar kita catat dia. Maklum dah bahasa kitab ni dia agak ada lama sikit. Maka barang siapa ada pada Allah binasanya. Mana ada habis harta, ada harta habis. Ada masa patut masa berpesta habis. Tak sempat nak bermesra, kadang-kadang bini marah apa-apa, asyik nak suruh makan bersama je. Dan berbagai-bagai. Maka adalah atas Allah gantinya. Atas Allah gantinya. Dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya, apabila selesai dengan cara kaedah kita selesai, masa kita, pengorbanan kita, waktu belajar dan sebagainya, kita semua untuk Allah, selesai cahaya bidayahnya dengan melazimkan tarikat. Dengan melazimkan tarikat, bukan melazimkan syariat. Dengan melazimkan tarikat. Bermakna ada panduan, ada atur cara, iaitu penunjuk jalan. Saudara, sahabat-sahabat beramal bukan seorang-seorang. Dia dipandu oleh Nabi SAW. Dia bukan seorang-seorang dia. Nabi pandu dia. Besok pagi Nabi tanya, bagaimana iman kau ya Umar? Bagaimana iman kau ya Osman? Bagaimana iman kau ya Bilal? Nanti masing-masing akan buat laporan. Dia bagi tahulah. Sebab apa? Sebab Nabi penunjuk jalan. Rasul. Bukan Nabi saja, Nabi dan Rasul. Nabi bermakna utus pemberita. Rasul bermakna penunjuk jalan. Sebab tu dia Nabi dan Rasul. Dia penunjuk jalan, mengatur cara. Maka untuk sampai kepada kita, daripada guru kepada murid, tak panggil Rasul, dia panggil tarikat. Nabi dipanggil Rasul. Cara dia dipanggil Qudwah. Tapi bila sampai kepada orang alim, dia panggil tarikat. Benda yang samalah. Kaedah tu dia panggil tarikat. Kalau Nabi dipanggil makjizat. Tapi bila sampai kepada orang alim, karamah. Tu dia punya perbezaan. Nama tu berbeza. Maka terbit cahaya nihayahnya. Maka dapatlah cahaya di penghujung. Adapun cahaya ni tuan-tuan, bukan cahaya lampu ni. Cahaya ni bermakna, apabila sebut cahaya, dia merupakan ganti nama kepada. Kadang-kadang saudara bila sebut cahaya, saudara mak aku api dah terik tu. Ataupun TMB. Bila sebut cahaya bermakna Islam, bermakna iman, bermakna hidayah, bermakna ilmu. Alalla tanalul ilma illa bisitatin. Sa'umbi ka'anhu bi bayani. Zaka'un wa isur wa istibarun wa tulu zaman. Wa isyadu isyad wa tulu zaman. Untuk dapat ilmu. Untuk dapat ilmu ada 6 cara. Bila dapat ilmu ni apa? Syakautu ila waqi'isu hifzi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. I'lam fa'ilnal ilmanu nur. Itulah cahaya. Cahaya ni bukan kata duduk atas belakang Imran cahaya Allah. Tu spotlight. Yang dimaksud dengan cahaya ni ialah kepahaman yang dapat daripada belajar. Keyakinan yang dapat daripada iman. Kelazatan ibadat hasil daripada tarikat. Itulah cahaya. Nabi itu cahayalah. Maka sahabat itu cahayalah. Muhammadiyah punya sifat itu
Cahaya lah. Al-Quran tu masuk satu lagi. Al-Quran. Maka Al-Quran ialah cahaya lah. Hari ni tak ada kamera. Dia kamatkan cahaya macam TMB. Betul tak kamera? Oh, saya nampak cahaya ustaz tu. Lah. Tu spotlight. Wasulu gajah. Wasulu gajah. Dapat cahaya ni bermakna apa ilmu yang belajar faham. Itulah dapat cahaya. Apa yang Tok Guru ajar boleh amal. Itulah dapat cahaya. Apa yang Tok Guru ajar faham. Apa yang Tok Guru ajar boleh diamalkan. Itu bermakna kita dapat cahaya. Cahaya yang tak boleh pinjam. Dan tak boleh tumpah. Misalnya kata saya pandai baca Quran. Saya bertumpah duduk tepi saya. Oh, bagaimana lagi? Oh, tu siap jarkah lagi. Sazri, baca Quran sikit, duduk tepi sikit. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia. Sazri, mana baca Quran? Oh, duduk dekat. Dia dapat cahaya. Duduk jauh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bapa Sazri jauh tak boleh baca? Tak dapat cahaya. Tu satu pahaman yang tak sihat. Ada orang tanya saya. Saya kata, apa bila saya tak ada semaya kat bini? Azmi kata apa? Azmi kata, Tok Guru, mengikut maklumat saya, daripada orang-orang bini, sebab tak ada bini, sebab cahaya tak balik. Arif, mari mana tu belakang ni? Mana idea tu? Pahaman lama. Jadi norma baru. Norma baru. Bila orang sebut cahaya, apa dia? Ni. Cahaya. Nabi tu dia mengajar kita. Kalaulah Nabi tu cahaya, bermakna Nabi mati, kosong Masjid Nabawi tu. Tak ada orang lah perasa cahaya tak? Cahaya tak ada. Oh, saya pun ajarlah. Cahaya bagian-bagian. Dah keluar pula model baru pula. Kenapa tak mari kat bini? Wasilah tak balik. Pula. Sebelum ni cahaya tak balik. Dah jelas-jelas pula. Wasilah pula tak balik. La ilaha illallah. Betul tak Razali? Razali pernah dengar. Maknanya wasilah ni adalah macam Tok Guru mengajar ni. Mengajar tu wasilah lah. Bila dapat kat kita, tak ada lah wasilahnya. Okey, anda beranak tu ke perut siapa? Perut mak. Lepas tu nak masuk umur dari perut mak. Mana Imran tak ada ni, masuk dari wasilah semula. Tu beranak tak ada lah wasilahnya. Ibu kadang-kadang mak bapak pun sudah mati. Sekadar untuk wasilah sebagai alat untuk melahirkan ke dunia. Lepas kita sambung lah pula wasilah anak pun. Ni dia tak boleh bagi ngaji, wasilah tak balik. Allahu Akbar. Itu semua norma-norma lah. Apa dia? Fahaman lama. Fahaman baru ialah cahaya tidak boleh ditumpang. Dia mesti dimiliki. Ilmu tidak boleh tumpang. Dia mesti dimiliki. Iman tidak boleh tumpang. Dia mesti dimiliki. Islam tidak boleh tumpang. Dia mesti dimiliki. Sebab cahaya ni, Islam cahaya, iman cahaya, hidayah cahaya, ilmu cahaya. Saya nak tanya, kita cahaya hidup kat tu, jangan ke kita? Nak sekali kita tepek kat tu. Oh, balik-balik alim. Oh, boleh baca kitab. Oh, boleh baca mata jumuriyah. Al-Kalam, Allah subhanahu wa ta'ala. Ni. Oh, tu dia. Imran, aku buat baca kitab. Baik, mana ilmu ni? Aku tepek. Ini ustaz malah. Jadi tak dapat cahaya. Dia pun dapatlah cahaya. Al-Kalam. Huwal labsu murakkabu bil wad'i. Bil wad'i. Wahya salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Okay. Apabila sebut kalam, huwal labsu ialah satu lafaz, al murakkabu yang tersusun, bil wad'i dengan satu perkataan hantaran, wahya salah satu. Ismun nama, fi'lun perbuatan, huruf ialah huruf, wahya min wa ila wa an wa ala. Huruf ni bermakna ila, hiya, an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Ini bermakna
huruf. Misal kata, nama Muhammad. Muhammad. Apa Muhammad? Apa? Apa? Tak tahu kan? Bukan lafaz lagi. Muhammad memukul. Itu barulah lafaz. Di mana? Di atas kepala. Muhammad duduk di atas kursi. Baru jadi lafaz. Al-kalam, apa dia kalam? Kalam ialah huwal lafzu murakkabul bil wad'i wa ya min salasatin. Apa dia? Terdiri isim fa'il huruf. Ini bahasa. Bila sebut kalam Allah. Bila sebut kalam Allah apa dia? Al-Quran. Dan setiap ayat tu kena baca habis. Setiap ayat tu kena baca habis. Bisa kata wadduha wal laili iza saja. Sekatu baru jadi kalam. Tapi wadduha saja dia tak panggil kalam lagi. Wadduha tak panggil kalam lagi, dia panggil apa? Dia panggil satu kalimah. Waktu bit waw ni saja satu huruf. Wadduha wal laili iza saja. Baru satulah lafaz. Okey, sapu sekejap ya. Kita masuk sikit ilmu bahasa. Bila sebut kalam, al-kalam wal labsul murakkabul mufidu bil wad'i wa ya salasatul ismu apel wa harfun. Okey, kita ambil surah wadduha. Wadduha. Boleh faham tak? Demi pagi, benda pagi. Wal laili, demi malam. Apa nak cerita apa malam-malam ni? Wal laili iza saja. Habis kata. Apa nak dihuraikan ni? Apa yang kita nak huraikan? Pasal apa tak boleh hurai? Pasal kalam Allah. Jadi bila kalam Allah nak hurai dia, mesti tanya Rasulullah. Sebab dia kalam Allah. Apa mesej yang nak dihantar dengan wadduha? Apa mesej yang nak diberitahu dengan walaili iza saja? Maka marilah para tafsir. Wadduha. Demi waktu pagi bernama duha. Makna satu masa yang semua orang gembira dan suatu masa yang sangat hening. Waktu cahaya sepoi-sepoi bahasa pagi. Maka orang Mekah, orang Arab, bila sebut duha bermakna pagi yang gembira dan satu norma yang bahagia. Tanda sebentar lagi akan naik matahari. Okey, demi waktu duha. Kemudian walaili iza saja, dan demi malam. Iza saja, bila dia turun gelap gelita. Hak ni pancaran berita, gambaran kebahagiaan. Hak ni nak royak cerita gambaran gelap masa depan yang gelap. Wadduha walaili iza saja. Tuhan bersumpah dengan ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, ada kita dengan nikmat, ada dengan bala. Kenapa berlaku demikian? Apa-apa pun ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nak royak ceritanya masa mu senang dulu, ada ayah. Ayah mati pot darah pula ada. Muduk Mekah aku pera, aku jaga. Zaman gajah pun aku jaga mu. Masa susah pula. Semua sekali aku tahulah. Dan apa-apa pun aku tidak tinggalkan kau dan aku tidak benci. Macam kita lah. Kalau Tuhan beri kita bala pun Tuhan tak sayang. Beri nikmat pun Tuhan sayang. Beri kita jahil pun Tuhan sayang. Beri alim pun Tuhan sayang. Apa dah jahil saya? Jawab sikit saya. Kenapa berjahil saya pula? Patut alim bahawa saya. Imran? Pasal apa jahil sayang? Nizam? Dan tadi, masa yang Tuhan bagi nikmat pun sayang, bagi bala pun sayang. Okey, kita buat satu contoh. Jahil pun sayang, alim pun sayang. Kalau alim, kita boleh terima sayang ni. Ni jahil, sayang juga. Apa pasal? Kalau awak alim, awak tak mari sini. Awak tak mari dah sini, duduk nyeng je kat tepi tu, panggil selamu. Tunggu orang panggil selamu.
Sedar berapa ramai orang ahli ikut kita. Tak mahu dah dia. Bodoh pakai belakang tak hari dah. Tak payah alim, suruh alim sudahlah. Tak payah alim, suruh alim tak apa, tak hari dah. Pasal apa tak hari suruh alim. Kalau alim betul tak tahu dah. Okey. Kira pula. Susah pun Tuhan saya, senang pun Tuhan saya. Jahil pun Tuhan sayang, alim pun Tuhan sayang. Apa lagi tadi? Dosa pun Tuhan sayang, taubat Tuhan. Pasal apa dosa Tuhan sayang? Sepatut Tuhan sayang ni tahu? Taubat. Tapi masa dosa Tuhan sayang pasal apa pula? Kenapa berdosa Tuhan sayang? Kalau kita tak berdosa, nak taubat atas takik ke apa? Kita kena bersalah dulu baru kita sedih. Sebab saudara kalau saya tak bersalah, bertambah takabur. Tuhan beri bengong, kelu, tolong, dosa banyak baru sedih. Kenapa sedih? Banyak dosa. Sedih tak? Baru sedih. Tapi orang yang tak mahu rasa, tuan-tuan dan puan-puan, saya daripada muda sampai ketua, Qiyamul tak pernah tinggal. Sambung tak sambung? Hanya sejak seumur hidup saya tinggal 2 kali je. Sambung tak sambung? Sambung. Tapi bila kita banyak dosa, jahil, nak sambung lagi ke? Tak dah. Maka oleh sebab jahil tadi, oleh sebab apa tadi? Dosa tadi, oleh sebab kita lalai tadi, produce tawaduk. Okey, hak ni hak mahanya. Tapi kalau kita alim, kalau kita tak jangan buat salah, kalau kita sentiasa sembahyang tak tinggal, apakah nak tawaduk? Berkemungkinan besar kita akan bertambah sombong. Maka sebab itulah bagi Tuhan, kalau awak diberi bala, diberi dengan kemewahan ke, dengan kemiskinan ke, dengan ilmu ke, dengan jahil ke, tetap di dalam ruang lingkup kasih sayang. Tetapi nak dipahami lah. Nak dipahami. Kalau kita bila serah alim, serah dosa tak ada, nak mari sini ke? Tak mari dah. Tulis situ awak kita ke jahil ilmu kurang agama sikit. Contohlah. Sebab apa? Wadduha wal-laili iza saja. Bahasa Tuhan, kalamullah. Jadi campur semua ni. Campur ni baru namakan kalam. Baru namakan kalam. Wak keluar sebiji ni dinamakan kalimah. Wak keluar lagi huruf ni, wak keluar lagi dinamakan huruf. Jadi kalimah, huruf, kalam tidak sama. Sebab tu al-kalam huwal labsul murakkabu bil wad'i. Itu dia. Itu susunan itu. Kenapa? Tak nak cerita apa tu? Kenapa mu pandai sahura ni Imran? Mari tepuh dengan ustaz. Tepuh jakit cahaya. Agak-agak boleh terima tak? Tak boleh. Cahaya tidak boleh tumpang. Ya, awak kata boleh tumpang sebab awak tak faham. Boleh tak ya? Itu pelik. Apa tak pergi bedi. Saya tak balik. Bukan saya tak balik, malah. Itu sebenarnya. Cahaya tak ada kena mengena. Cahaya ni iman, Islam. Apa lagi? Ilmu, hidayah, takwa, tawakal. Itu cahaya. Dan Rasul tu suri cahaya. Okey, cakap tu. Ini saya dapat maklumat ini semasa Mukhayyam di Jeddah daripada saudara Azmi. Dia kata ramai orang tak pergi bidi sebab nok cahaya tak balik. Lepas saya tukar cahaya bukan? Tukar pula dah wasilah pula tak balik. Tak cakap ajar saya. Kita kata jangan makan kambing, dia makan beri pula. Beri tak apa kan? Padahal beri kambing sama ya. Sama-sama sakit kepala belakang. Okey. Okey, Syuk. Beri kambing, awak ada suka? Beri kambing. Kata dah. Maknanya beri kambing bunyi tu lain ni. Padahal spesies kambing juga lah tu. Beri tu kambing dah lah. Cuma dia bulu dia keriting panggil beri. Hak ni kambing. Sebab dia bulu serik. Kambing panggil kambing. Saya kambing tak makan. Beri insyaAllah. Sama lah tu. Boleh Contoh Syuk. Contoh. Boleh Beri kita.
Beri kena. Carrot kena beri. Paling sedap lagi saya kambing tak makan. Beri tak kambing. Tak makan. Kibas insya-Allah. Lebih kurang spesies dia pula kata. Kibas. Cuma kibas ni hidup di negeri Arab. Saya pun nak makan tak kambing hutan? Kambing hutan. Kijang? Sudah makan? Kijang Kijang binatang hutan yang paling sedap sekali nak kijang. Paling sedap sekali. Kijang sedap. Muka dia sangat cantik. Bila kita nak sembelih katakan, tak lalu nak sembelih. Terlalu cantik muka dia. Kijang. Kenapa kau kijang tu ni? Wasilah. Wasilah tu ialah wasilah sekejap. Wabtahu ilahil wasilah. Perintah Tuhan ialah sampaikan kepada dia dengan wasi. Ini pelajaran kita lagi ya. Banyak orang-orang tasawuf bayar mereka tak terima kita. Wabtahu ilaihil wasilah. Jadi apa yang kita nak bahas wasilah. Wasilah ini ialah berasal dari perkataan wasal bermakna hubungan. Hubungan. Kalau kita melakukan wasilah dinamakan tawasul. Perintah Tuhan ialah wasilah. Ni benda sama belaka. Wasilah ni bermakna alat perhubungan. Alat yang boleh kita menyampaikan kepada satu benda. Misalnya kapal terbang itu wasilah yang menyampaikan kita kepada destinasi kita. Nak pergi Jeddah, maka kita naik kapal terbang. Maka kapal terbang itu wasilah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala inilah tujuan kita. Tujuan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perintah Tuhan ialah cari wasilah. Wasilah untuk kita sampai kepada Allah. Saya senang dekat sini ya. Wasilah dia ialah benda yang boleh mencapaikan kita kepada Allah. Apa saja benda yang Allah suruh sampai kepada dia. Misal kata ati'ullah wa ati'ur rasul, maka rasul tu wasilah. Al ulama warasatul anbiya, maka ulama tu wasilah. Al Quran nurun, maka aku tu wasilah. Apa lagi? Wala tahsabanna allazi yaqtulu bihi amwata bal ahya, maka syuhada tu wasilah. Itu dia. Jadi apabila sebut benda wasilah, bermakna benda-benda ni, orang-orang ini adalah mereka-mereka yang boleh menyebabkan kita sampai kepada Allah. Maka kita suruh minta doa dengan dia, kita buat baik dengan dia, kita khidmat dengan dia, kita sayang kat dia, kasih kat dia, maka menyampaikan kita kepada Allah. Maka hak ni nama wasilah. Inilah wasilah. Adapun macam berhala. Pokok kayu. Roti canai. Motosikal. Boleh sampai kepada Allah ke? Boleh menjadi wasilah kepada Allah. Dalam kamu taat kepada motosikal, ada tak, Jan? Tak ada. Maka benda ni bukan wasilah lah. Sebab tu kalau umpamakan kita syuhada dengan berhala, tak betul. Sebab berhala bukan wasilah. Nak wasilah lah kena cari syuhada, Quran, ulama, Rasulullah. Ni baru jadi wasilah. Hari ni orang Pekah menuduh kita kafir. Pasal apa? Dia tak faham antara wasilah dengan jamadi. Benda jamadi bukan wasilah seperti batu, kayu, patung. Itu bukan wasilah. Adapun Al-Quran, ulama, syuhada, Rasulullah, anbiya ni wasilah. Wasilah boleh menyampaikan kita kepada Allah. Dengan kasih kepadanya, dengan sayang kepadanya, khidmat kepadanya, belajar dengannya, boleh menyampaikan kita kepada Allah. Maka itu digelar wasilah. Sebab itulah dalam ilmu tasawuf dia mengharuskan kita wasilah. Ni tak nak wasilah takut. Mana wasilah takut kafir. Duit kira apa kau gila. Lepas tu dia samakan kita dengan kafir sama berhala sebagai wasilah. Berhala bukan wasilah. Yang tak boleh tu sebab berhala bukan wasilah. Bukan kata tak boleh wasilah tu. Wasilah dengan berhala tu tak boleh. Nak wasilah dengan Nabi. Wasilah dengan sahabat boleh. Sebab dia ialah orang-orang Allah. Wa tahu ilahi wasilah. Perintah Allah begitu. Ya jangan salah faham dengan
wasilah. Maka praktikal amalan wasilah ini digelar tawasul. Dan nihayat barang siapa terbit cahayanya melazimkan tarikat, maka terbit cahaya nihayahnya dan terbuka hakikat. Bila kita sudah ikut tarikat, kita follow tarikat, akan terbitlah hakikat. Nah, hakikat ni bermakna rasa lazat, rasa kebenaran akan lahir setelah melakukan tarikat. Kena buat dulu kisah tarikat tu dulu. Dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya, lagi satu, kalau siapa benar cahayanya, permulaannya tepat, pelajarannya tepat atau caranya tepat, yang mengikut kaedah yang sebenar, dengan tinggi hemahnya, bersungguh-sungguh. Macam kita belajar itu hari, hemah yang kuat, peralatan dia adalah bekalan, senjata yang ni, hemah yang kuat ni merupakan senjata. Dan segera hemah yang dapat tinggi hemahnya dapat segala akuan. Hemahnya dapat akuan, melepasi kepentingan peribadi, melepasi kepentingan keluarga, melepasi kepentingan diri sendiri, yang tidak merasa aku baik, aku comel, aku ibadat kuat, aku qiyamul kuat dan sebagainya. Maka terbit cahaya nihayahnya, baru dapat. Jangan ada sifat akuan. Hemah yang tinggi daripada segala akuan. Jangan meletakkan akuan nombor satu. Aku pandai, aku rajin, aku kuat ibadat, aku kuat zikir. Buang hak tu. Maka bila dapat hak tu, terbitlah cahaya nihayah. Baru dapat penghujungnya baik. Dengan kasyaf. Apa makna kasyaf? Okay. Apabila dapat kita melalui tarik, pelan-pelan ya. Apabila kita menjalani kaedah ini, dia bagi menjalani tarikat, kita akan mendapat hakikat. Okey. Setelah kita mendapat hakikat tadi, dia akan dapat apa? Terbukalah kasyaf. Langkah pertama, wajib kita menjalani tarikat. Apa itu tarikat? Bermakna training semayang, ikut perintah, jangan buat maksiat, makanan halal, banyak akan wirid yang Tok Guru bagi, ikut sistem dan sebagainya. Itu tarikat. Macam kalau kita doktor kak, yang pertama sekali makan ubat, pagi 2 biji, petang 2 biji, malam 2 biji. Jangan lupa antibiotik, jangan lupa cuci siang malam selama 4 hari. Maka bila buat semua, maka dapatlah hakikat. Apa dia hakikat? Sembuh daripada penyakit. Maka sembuh dari penyakit tadi, baru ada terbuka kasyaf. Bila kita terbuka kasyaf ni bermakna, barulah lapang, baru boleh buat kerja. Kalau nisbah pada belajar pula, bila dapat hakikat, baru tahu, oh begini ilmu yang sebenarnya. Maka kita pun follow up. Kita pun terus istiqamah. Istiqamah. Iaitu, hakikat tadi, konsistenkan dia. Maka terbukalah kasyaf. Barulah aku tahu ini sebab kita seorang hamba. Barulah kita tidak lagi penting kepada benda lain. Yang kita fokus ialah kebenaran Allah. Sebab saudara sekarang, kita lah ni, mula-mula start sekali kita mencari guru untuk apa? Untuk mendapat ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk beramal. Beramal untuk apa? Kira? Beramal untuk apa? Untuk diterima oleh Allah. Okey? Sekarang, berguru boleh. Cari ilmu boleh. Beramal boleh. Terima dengan tidak ni boleh ke tidak kita buat? Dah tak boleh lah. Kita hanya boleh sekat ni saja. 1, 2, 3. Iaitu berguru, beramal, cari ilmu dan beramal. Okey. Sepatu siapa nombor 3 ni? Diterima Allah atau tidak? Kita tahu ke tidak? Kita dapat buat ke tidak? Tidak. Bila tidak, macam mana boleh awak tahu awak baik? Macam mana awak tahu boleh awak ahli syurga? Baru beramal, terima tahu lagi. Awak pergi
post laju, post laju, bayar akaun, masuk duit 100,000, nak beli emas sekilo. Lepas tu dia royak kau sekilo. Emas tak sampai lagi. Mari sampai mari, tanah kau pada muka. Tanah kau. Sebab emas belum ada di genggaman. Baru post laju jalan. Beramal sudah buat. Hak ni kita baru sudah jumpa. Tapi masalahnya, hak ni awal-awal kita jumpa dah. Kita jumpa ada kuah. Lepas tu dah belajar pula. Adakah pasti dapat ilmu? Belum tentu. Pagi tadi baru ngaji A. Baru belajar huruf A. Pagi tadi bukan A. Pagi tadi apa dia? Kita belajar apa tadi? Menyimpan suara. Lepas tu keluar. Itu huruf Ain. Dia huruf Ain belalak mata sikit. Okey. Kemudian dapat ilmu. Kalau dapat. Dah dapat tu pula kena amal. Dan amal tu pula kena istiqamah. Okey, dah istiqamah tu pula. Nak kena Tuhan terima dulu. Sekarang ni Tuhan terima dan Tuhan tak terima, kita boleh buat tak boleh? Tak boleh. So macam mana awak boleh mengaku awak baik? Macam mana boleh awak mengaku awak baik? Awak boleh mengaku awak ahli syurga, sedangkan terima tidak, kita tak tahu. Kita tahu. Sebab itulah kita tidak boleh mengaku kita baik. Sebab segala amalan kita tak ada. Okey, awak mari turun markah ni. Tak pernah malaikat bawa mari solat anda diterima. Belum ada. So, awak gau. Maka sebab itulah tarikat, hakikat itu terbuka kasyaf. Kasyaf tu bermakna kita nampak apa saja kebenaran. Dilepasi oleh Allah segala bala-bala maksiat. Terbukalah kasyaf. Kasyaf ni panjang cerita lagi lah. Ilmu mukasyafah. Jadi suatu ilmu yang dikesan dapat ilmu daripada ilmu yang lain. Contohnya macam kita belajar masak kan. Belajar masak tu baru ilmu biasa. Lepas tu ada satu lagi masak yang kita tahu dia buat apa, tiba-tiba sedap. Tu kasyaf tu kena tanya tuan dia. Tak tuan dia takkan bagi tahu punya. Dia pun nak jaga juga punya nasi dia. Betul tak? Betul tadi? Oh sedapnya. Pergi tanya tuan dia, buat apa? Tak buat apa-apa. Tak ada apa-apa. Buat apa? Cakap lah. Tak ada. Macam tu betul tak? Yang kita tahu sedap. Tak boleh cakap. Rahsia. Orang kata dia. Okey segala akuan buang. Maka terbitlah cahaya nihayah dan terbuah hakikat. Dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya dengan tinggi hambanya pada segala akuan, maka terbitlah cahaya nihayah dengan kasyaf. Selepas hakikat itu pula akan terbawa kepada kasyaf. Kasyaf ini adalah satu pembukaan oleh Allah benda yang orang lain tidak boleh faham. Dalam bahasa lain dipanggil ilmu hikmah. Macam kata contoh macam kitab hikam. Kitab hikam ini saudara hanya boleh baca orang yang sudah dibuka ilmu mukasyafah. Kalau tak buka ilmu mukasyafah, saudara Tok Guru saya cakap tidak boleh baca hikam. Itu satu bukti jelas lah. Banyak orang yang balik Mesir ke nelai sangat nak baca kitab hikam. Tak boleh. Depan mata. Pada bahasa Arab yang sama. Tapi tak boleh baca. Pasal apa? Penulisnya mukasyafah dan hak bacanya pula pun kena kasyaf. Itu baru hikam. Banyak lagi kitab-kitab lain. Sebab dia ditulis dengan orang yang punya mukasyafah dan mesti dibaca oleh orang yang kasyaf. Dan ian, satu tanda kebenaran. Kerana bidayah itu jalan bagi nihayah. Dan barang siapa adalah Allah bidayahnya, nescaya kepada Allah nihayahnya. Samalah. Kita contoh. Kata setengah mereka itu, ada lagi ulama yang menghuraikan bidayah itu jalan bagi nihayah. Ya, jalan kena lagu ni dulu. Nak dapat matlamat. Matlamat tu mesti nihayah. Nihayah tu matlamat. Dan matlamat mesti melalui kaedah ya. Kaedah dipanggil bidayah lah. Dan barang siapa ada Allah dengan kata setengah mereka tu bermula bidayah itu dengan Allah mujahadah. Mujahadah. Kesungguhan ya. Sungguh lawan nafsu, lawan kemalasan kita. Lawan lah. Sentiasa kena lawan. Letih lah. Kerja banyak lah. Ada. Kena lawan. Dan nihayah itu lazat.
Baru dah dapat, kita pergi juga. Suatu hari akan kata rasa, begitu. Semua benda nak macam tu. Ya, dengan segala bahagi, musyahadah, barulah tercerna di alam nyata. Adapun jika engkau kehendaki, engkau kata, aku boleh cerita juga lagu ni. Bermula bidayah itu menyucikan diri. Ya, bermula bidayah menyucikan diri, belajar, baca Quran, taubat, apa lagi? Jangan tinggalkan perkara-perkara yang sifat-sifat mazmumah dan menghilangkan tabiatnya. Jangan lagi biasakan dengan mengumpat, berhenti mengumpat. Kalau biasa menyakiti hati orang, berhenti menyakiti hati orang. Dan nihayah itu memiliki anwar. Barulah nihayah baru dapat cahaya. Baru dapat cahaya ni. Dan beroleh kesempurnaan. Dan jika aku kehendaki, aku kata. Dan boleh juga. Contoh lagi. Dan aku nak cerita lagi ni boleh juga. Bermula nihayah. Bukan ayat yang nihayah. Ayat tu tambah kat depan tu numha. Bermula nihayah, ya. Ada jumpa kita, ada macam ni kan? Sebenarnya ada kat sini nihayah gitu. Jaga dia ada tersalah typing error. Bermula nihayah itu lazat dengan bermula nihayah itu berpakaian dengan segala sifat mahmudah. Nihayah tu ialah hasil bidayah. Bermula kalau kita benar ngaji kita betul, benar kita semayang malam, benar kita taubat, benar kita beramal dengan apa yang guru ajar, maka nihayahnya itu jauh daripada segala sifat mazmumah. Ni dak kuat semayang malam, kuat ibadah, kuat beramal, perangai sepuluh setan. Apa dia? Gambaran orang yang betul bidayahnya, cantik nihayahnya. Kalau contoh di belakang perangai dia baik, dulu letak barak jadi sabar, dulu kurang ajar jadi baik, dulu kedekut jadi pemurah, baru boleh mengaku semayang malam banyak, baru boleh mengaku ngaji pandai, baru boleh mengaku tok guru ajar faham. Tapi kalaulah nihayahnya tadi jauh daripada tidak boleh tinggal mazmumah, bermakna bidayahnya gagal. Tanda bidayahnya sempurna, nihayahnya baik. Dengan perkataan lain saya guna selalu ialah berlaku perubahan watak. Kalau dulu perangai lain, belajar perangai baik. Kalau dulu malas, sekarang jadilah rajin. Kalau dulu mulut macam bergetih, sekarang sudah jadi pendiam sikit. Dalil bidayahnya sempurna. Ni kata setengah mereka tu kan. Okey, saya ulang balik. Saya ulang lagi. Bermula nihayah itu berpakaian dengan segala sifat mahmudah. Mana dia sudah mula sabar, mula cakap pun dah mula lemah lembut, perangai pun dah mula baik, semayang pun dah mula cantik, tak nunjuk-nunjuk lagi dah. Dan nihayahnya itu kesudahannya jauh daripada sifat mazmumah. Barulah betul declare semayang banyak. Barulah betul declare ibadat banyak. Barulah boleh declare. Kita nak declare bidayah kita betul, nihayah mesti sempurna. Dua tu kena matching. Saya ni makan ubat banyak dah. Tapi saya ni berkenaan dengan ubat insya-Allah. Darah berapa dah? Gula apa gula? Gula insya-Allah 5.7. Kuat hebat tu. Tapi mata kelabu. Pasal apa? Gula banyak pun. Tadi kata 5.7. Maknanya bidayah dia salah. Kalau bidayah dia betul, nihayah dia benar. Ni tak saya semayang banyak, puasa banyak, kurban banyak, qiyamul lail banyak, jumpai saya jauh tu. Betul ke tu? Betul ke tu? Inilah sebab saya kata, orang yang benar bidayahnya mesti benar nihayahnya. Ini tanda dia. Maka inilah ibarat yang lain yang muafakat bagi makna. Inilah dia susunan yang saya beri tadi, kata dia ibarat sebagai satu hiasan tanda, maka makna yang telah terdahulu satu persatu tadi, maka terbit cahaya bidayah murid. Seorang murid yang melakukan kerja yang betul, sebab tu belajar. Bidayah tu masa belajar lah, sebab tu belajar. Dan rajuknya kepada Allah adalah hemahnya dan berjabatnya padanya dalam segala perihal ahwalnya, dan terbit cahaya nihayah.
Barulah dapat cahaya nihayah. Kena betul sini dulu. Kalau belajar ni malah dah, beramal salah dah, beribadat kita sudah lari daripada landasan tarekat dah, mustahil dapat nihayah. Sebab nihayah tu tanda. Dan usulnya kepada hampirnya dan hasilnya dalam hadratnya, barulah sampai benar-benar target kita. Jadi target kita, norma baru kita ialah berhenti merasa aku baik. Satu. Yang kedua, jangan suka kutuk orang lain sebab membatalkan cahaya. Jangan memandang rendah pada orang lain. Sebab apa? Membatalkan cahaya yang sudah ada. Yang ketiga, jangan mencari dosa dengan menyambung segala kemungkaran yang orang. Jangan sambung dosa. Biasa kat dia saja. Baca tu, barulah akan bersih. Cahaya kita tidak terpadam. Jangan. Macam itulah juga ibadat buat. Nak jaga ibadat tu payah. Boleh buat ibadat, nak jaga pula payah. Jadi jaga lidah, jaga mulut, jaga perangai, dan jaga hati. Ada seorang pemain, saya tak tahulah dia ni betul ke tidak kan. Benda ni pun benda berita-berita, surat khabar gitu kan. Semua wartawan tanya dia, semua apa, mak dia sendiri pun tanya apa ilmu dia belajar. Dia boleh bermain dengan ular. Dia kata setahu dia tak ada belajar. Tapi rupa-rupanya dia bermain kasih sayang. Masa nak pegang ular tu kata dia sayang. Dia pegang, dia cium. Kita berani ke? Kawan dia pegang, hak lain pegang kan? Pegang sikit je. Tengok. Kata, awak mari tak jujur kata dia. Saya pun tak tahu juga dia. Beruk sama. Saya tanya cikgu beruk kampung saya. Kan? Nama dia Aziz. Saya kata, cik, lagu mana mu boleh ajar beruk ni? Dia kata, nak ngajar beruk ni. Kata, mu kena jadi beruk. Kata. Nak ngajar beruk, mu kena jadi beruk. Saya tak faham kata. Mu kena beruk juga. Boleh kata dia. Mana beruk bodoh, dia kena bodoh. Beruk kecil dah mata ni. Tak boleh pukul. Beruk dia kencing kat pinggang, tak boleh pukul. Kena gitu je. Lepas tu beruk nampak atas kepala dia, kat mata dia. Kena saya kata apa beruk tu. Sebab dia tanamkan kasih sayang pada beruk, dia jadi beruk. Baru boleh jadi cikgu beruk. Begitu kat manusia. Dia tak boleh marah. Dia kena, aduh kesiannya, abajai. Tak boleh huruf ain. Maknanya, rasa kasih ni rahsia kepada kejayaan Rasulullah. Rasa kasih ni rahsia kepada ulama. Rasa kasih ni lah rahsia, segala rahsia, tuan-tuan. Ayah saya, dia boleh berunding dengan menatap. Nama senang saya cerita ni. Apa dia, monyet, mari ambil jambu. Cakap aja, habis. Baru masuk sini, habis. Dia kata, ni masuk, kata dia, kita bagi dua. Nanti masuk mari ambil, mu separuh, aku separuh. Monyet tak ada. Lepas tu, masuk. Bila masuk, saya pun ambil bola jab ibu tu. Elok-elok saya ambil habis je. Besok, 2 hari lepas tu, beratus-ratus kumpulan monyet mari. Licin jambu tu. Dia kata, payah monyet ni ambil juga. Kata, kan bagi dah, kata dia. Rupanya perjanjian. Saudara berani tak janji lagi tu? Letak selipar majlis agama janji. Kamu jangan ambil selipar aku ni. Aku beli dengan piti. Agak boleh ke tak? Tak boleh kita. Sebab apa? Yollah aku. Kata satu ustaz. Saya naik dengan dia. Dia ni ustaz biasalah. Saya naik kereta. Naik kereta. Ustaz, lesen ada? Tak ada. IC? Mana aku ada isi, aku indoor lah dia. Lepas tu, ni polis nak blok tu. Ya, dia kata. Tukar, kenapa? Tak payahlah. Relax, Ustaz. Relax, sabar. Saya kata kena egak dah dia ni hari ni. Sampai dekat polis, dia buka tingkat saya. Assalamualaikum, cik. Waalaikumsalam. Lesen, cik. Lesen tak ada.
IC Encik. IC pun tak ada. Jalan. Saya pun tengok dia. Entah tak yakin lah. Kata, hebat lah kata. Saya kata. Besok tu saya tanya dia. Apakah ilmu yang awak belajar di Indonesia berkenaan dengan fatwa-fatwa yang macam tadi lah. Keyakinan. Dia kata kalau kau tahu, nak tahu yakin tak yakin, kau ambil cincin kau tu dia. Mu cabut, mu tahu dah lagu. Ya Allah, kata aku, sekiranya cincin, memang cincin aku duit beli dengan duit aku halal, dan memang rezeki aku yang halal, timbulkan semula duit ni. Campur, dia timbul saja. Agak apa ni kau kita tadi? Agak apa ni kau kita? Sebab apa kita tidak ada keyakinan? Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan, yakin ni bukan boleh dibuat-buat. Sama dengan kasih. Kasih sayang tidak boleh dibuat-buat. Kasih sayang dan keyakinan dua benda yang tidak boleh andai kata anda boleh menanamkan rasa kasih, bukan saja mengundang ilmu, malah dia mengundang syurga tanpa hisab. Dia boleh mengundang syurga tanpa hisab. Dua orang pemuda yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Kisnya ialah bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kasihlah tu. Kenapa Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama? Sedangkan ada Umar, ada Ali, sepupu lagi. Maka ulama-ulama lain jawab, senang saja. Kasih Abu Bakar melepasi segala-gala sahabat yang lain. Hari pertama Nabi hijrah, bini dia ada, Ali ada, dia tak ajak Ali. Kawan-kawan lain ada, ramai Islam lain. Abdurrahman Auf ada. Dia kejar pergi rumah Abu Bakar. Dia jumpa Abu Bakar, dia cerita, malam ni tolong teman saya. Awak saya pilih awak jadi sebagai teman untuk keluar daripada negeri Mekah. Abu Bakar apa? Sami'na wa ata'na. Dua bersaudara ni keluar di waktu malam. Jawab di Fatimah, jawab di Asma. Aku tidak pernah lihat Abu Bakar, Muhammad, Rasulullah bertemu Bakar di waktu siang. Bila bertemu waktu siang ni mesti ada benda mustahak ni. Kalau tidak, tak jumpa siapa bahaya lah. Maka malah dia keluar rumah. Dia ajak Abu Bakar menyorok dalam satu gua selama 4 hari 4 malam. Duduk dalam gua berdua-duaan. Agak kita lagu mana agak. Jai, duduk lautan 2 orang tak Jai? Berapa hari Ustaz? 4 hari sudah. Garu tak garu? Dah duduk tu pula, bukan Hotel Hilton. Dalam gua tempat duduknya, menginapnya ular-ular berbisa. Masuk dalam tu. Masuk menyorok, tak boleh berdiri. Masuk menyorok. Macam gua Hira juga. Masuk duduk kat situ, Abu Bakar duduk sini, Abu Bakar ribuan Nabi. Ni pendek cerita lah. Lepas tu, Abu Bakar letak kaki, ada nampak satu lubang yang tidak tutup. Kalau tak tutup, masuk binatang-binatang melata tadi lah. Abu Bakar cuba tutup dengan kaki berkaki dia. Dan tiba-tiba digigit oleh seekor je jengking yang berbisa. Abu Bakar menangis. Sakit. Mana sakit. Nah, kalau goyang kan, bang pula orang tua ni pula kan. Goyang. Lepas tu, jatuh air mata. Tip-tip tak. Tapi bangun. Kenapa ya Abu Bakar? Tak apa. Okey. Saya okey je. Nabi tengok kaki dia je. Jengking. Agak-agak lagu mana kita? Kenapa Abu Bakar boleh berbuat demikian? Kena sayang. Jadi kasih sayang itu luar biasa harganya. Dibayar dengan syurga tanpa hisab. Bayaran kasih sayang ialah syurga tanpa hisab. Ni yang di antara kita norma baru kita. Ni kita dah cari ibadat kuat. Kau lama kat ibadat kau jahat perangai apa benda. Jangan bawa benda yang tidak berkesan kepada body kita. Jadi antaranya lah kasih sayang. Apa cara yang boleh mengundang kasih sayang? Apa tadi kita usulnya kepada hampirnya dan hasilnya dan hadratnya mau tahu dia. Wallahualam. Sekarang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.